mengundi penentu. Kemudian bagaimana langkah kita nak menangani penipuan. Langkah kita melalui undang-undang, melalui bantah yang dibuat. Walaupun undang-undang itu sangat mengongkong, satu bantahan kena bayar duit. Ini peliknya. Satu bantahan kena bayar duit. Gambarlah kalau juta orang pengundi kita nak buat bantahan ni, berapa kita percaya duit. Jadi kita terpaksalah membuat, ambil beberapa itu saja sebagai tanda ini sudah berlaku penyelewengan. Itu bantahan secara undang-undang itu kita lakukan. Apa yang jadi masalahnya, kita tidak ada pemisahan kuasa di antara kehakiman, pentadbiran dan politik. Tak ada pemisahan kuasa. Ini masalahnya. Kehakiman tak bebas, pentadbiran juga tak bebas. Suruhanjaya Pilihan sepatutnya di bawah Majlis Raja-Raja, bukan di bawah Perdana Menteri. Negara lain Raja Pilihan Raya ini bebas. Negeri kita tidak. Raja Pilihan Raya ini duduk di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bukan sahaja boleh mengendalikan pilihan raya, boleh mengendalikan pengundi-pengundi. Boleh pindah sana, boleh pindah sini, untuk menjamin kemenangan satu parti saja. Bukan kemenangan untuk rakyat, untuk memilih mana parti rakyat mahu. Langkah kita melalui undang-undang dan langkah kita melalui demonstrasi amal, itu kita buat. Dan bantahan juga melalui Hari Pilihan Raya. Bagi Terengganu, 8 dun yang kita menang ini kerana rakyat suruh. Bantah terpaksa sekat bak-bak undi luar ni, dia sekat, dia halang. Terpaksa lah ada pemuda kita yang kentang masuk rokat lalu juga malam. Terpaksa itulah yang boleh kita buat. Dan dalam masa yang sama juga kita menyedarkan pengundi-pengundi. Pengundi yang di bawah ni bukan mesti mengundi Barisan Nasional. Dia kadang-kadang dia mengundi kita juga. Ini langkah juga diambil melalui pendatang Indonesia, Bangladesh, Nepal dan lain-lain. Kita beri kepahaman kepada mereka supaya menyokong kita. Ini juga dibuat. Jadi kita mengambil segala ruang yang boleh kita usahakan. Termasuklah supaya dibuat perubahan, mendaftar secara otomatik. Tak perlu lagi daftar, pakai IC saja. Umur dia cukup boleh mengundi. Ini ada negara yang begitu rupa. Sebenarnya banyak lagi lah benda yang kita perlu. Tarikh pilihan raya pun tak tahu. Negara lain dah tahu bila pilihan raya 5 tahun lagi, 3 dah tahu. Kita tak tahu tarikh pilihan raya. 2 minggu lagi baru tahu. Ini dia masalah. Tarikh pun tipu, apa lagi. Ini lah. Terpaksalah kita bertarung. Dan kepada orang Islam kita diajar tak ada kerajaan yang kekal dalam dunia. Husni Mubarak boleh jatuh, walaupun dia mesti masih lagi bertarung. Tapi Husni Mubarak sudah bertarung dengan mati. Itu bin Ali pun jatuh, Qaddafi pun jatuh. Soviet Union boleh hancur lebur. China boleh berubah. Itu kerajaan dia parti Kongres pun tak ada lagi. Berubah dunia. Atau kalau Malaysia tak berubah, coba bagaimana perubahan itu berlaku. Kita tunggulah. Kita mahu perubahan secara baik. Saya tulis dalam harakah, saya minta supaya perubahan secara bersopan. Maka rakyat mesti raja secara bersopan, pemimpin kena bersopan. Sanggup menerima kekalahan. Masalah kita hari ini, pemimpin tak sanggup terima kekalahan. Itu tak boleh. Kita melihat banyak negara-negara dunia hari ini, kalau dia buat silap, itu tak jawatan. Ataupun dia buat silap, rakyat tolak dia. Dia terima hakikat. Ini kalah pun tak menang, kita menang lagi. Ini masalah kita. Dan jawapan mengenai salah satu langkah memberi latihan kepada mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 perkara yang saya nak tambah sikit tentang tuan-tuan. Pertama, senario yang berlaku sekarang hari ini dalam kes pendaftaran pemilih yang terkini di Selangor, yang mungkin kita tak sebut secara detail kepada tuan-tuan. Dalam pameran daftar pemilih suku yang pertama pada tahun ini, di negeri Selangor saja berlaku pertambahan pengundi dan pergerakan pengundi. Pengundi di hari-hari tempat, itu dari Mandarin dia bagi di hari-hari tempat yang berlaku pendaftaran baru dengan jumlah 490,000 pengundi
yang dialih-alih dan pengundi baru. Dengan jumlah total pengundi di Selangor adalah 1.6 juta. Maknanya lebih kurang 30% dan berlaku perubahan pada pengundi-pengundi ini. Kenapa ini berlaku? Saya buat satu contoh bila kita tengok dalam daftar pemilih. Contohnya, Barisan Nasional kalah di Seputih dalam majoriti yang sangat banyak, 30,000 dia kalah. Di tangan UMP yang diwakili oleh Yang Muhammad Syarif Sakor. 30,000 mereka kalah ini, mereka merasakan buat apa pun tak benar. Tak boleh benar 30,000 ini. Nak overcome that majority. Maka boleh dibuat, dikeluarkan 15,000 daripada kawasan itu secara sistematik dengan synchronization daripada JPN dan CCR melalui data yang ada ini. Dia keluar, dia dihadirkan ke tempat-tempat lain. Tempat yang dia kadah 300, 1,000, maka dia alih 2,000 sini. Bayangkan berapa betul yang mampu mereka nak overcome dia problem. Satu nama yang kita bantah bila keluar dalam pendaftaran pemilih, dia 4 kali setahun. Cukup pertama, cukup kedua, cukup tiga, cukup empat. Satu nama yang kita tengok dalam daftar pemilih, tengok ada seorang nama, Muhammad bin Abdullah. Kita nak bantah, bukan boleh bantah itu je, kena bayar satu nama RM10 seorang. Kalau ada 2,000 nama, atas 1,000 nama, maknanya RM10,000. 4 kali setahun, itu untuk satu mana tu? Satu don. Kita ada berapa don di Selangor? 50 don, 56 don. Bayangkan. Yang pertama, kalau kita nak bantah 1,000 nama yang kita tengok cek-cek, oh ini tak ada dalam tempat tu, kita kena bantah. Okey, kita setuju nak bantah 1,000 nama. Seorang pembantah hanya boleh bantah ramai 10 orang saja. Maka kita kena cari petugas ramai berapa tu? Kalau 1,000 maknanya 100 orang petugas kita sebagai pembantah. Yang mesti pemilih di situ, bukan pada petugas bayar dengan kita bayar lagi. Apa yang pernah berlaku ialah kita bantah, keluar sekarang kita bantah. Kita tengok dalam bila dipamerkan kemudian tak ada dalam itu. Tapi bila dibuat pendaftaran baru dan dipamerkan dalam suku yang ketiga, tengok nama ada balik lah. Maka kena bantah balik. Kenapa benda-benda macam ni, yang cerita yang saya sebut ini dan bersama dengan saudara Azam cerita ini, perlu diberitahu pada tuan-tuan. Adakah ianya sebagai satu cerita yang seronok untuk didengar? Tuan-tuan perlu tahu kerana ini hanya yang ada di depan mata kita. Apa yang tuan-tuan boleh buat? Tuan-tuan memainkan peranan dengan maklumat yang sedemikian ini untuk memberitahu rakan-rakan saudara-saudara sekalian yang ada di utara penggilan di tanah air kita ini, kenalan nama anak saudara kita, anak beranak kita, mak ayah kita, rakan-rakan sekolah kita, semua yang kita kenal melalui medium yang ada di kalangan tuan-tuan, SMS lah, email lah, Twitter lah, Facebook lah, kontak tuan-tuan. Kalau 4,000 pengundi yang kita ada di sini, rakyat Malaysia bekerja di kota ini, katalah kita diskaun 50% sehingga 2,000. 2,000 ini can reach 10 orang. Di atas satu orang, berapa dah kita boleh memainkan peranan. Maka tuan-tuan kalau tak balik, mainkan peranan ini sebaik mungkin. Jangan menjadi dorman semasa pilihan raya. Daripada masa sekarang ini, mainkan peranan. Kontak, pengaruhi mereka, rakan-rakan kita, bercakap dengan mereka supaya mereka juga melakukan perubahan. This is the chance that we have, and we have to use it wisely. Kita bagi tahu mereka, insyaAllah. Itulah sebab tuan-tuan kena tahu maklumat-maklumat ini nak tunjukkan kepada tuan-tuan betapa ketikanya keadaan yang ada di depan mata kita. Sekiranya kita tidak melakukan perubahan, maka kita hanya mendengar kisah-kisah ini sebagai satu kisah-kisah yang menyakitkan hati kita, tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Wallahu a'lam. Ya.